modern man, lelaki zaman moden ni bukan semua, tetapi kita boleh nampak pattern dia semakin lama become weaker lah. Semakin lembik, lemah, lesu, tak bermaya ni, emotional dan sebagainya lah. Somehow entah macam mana banyak macam dia punya energy, sepatutnya kita masculine kan, tapi nampak macam energy tu lebih kepada feminine. Bila kahwin dengan perempuan yang betul standard feature, standard kelengkapan, everything, no turn on, no minat. Tak ada interest. Ada isu yang di mana saya akan lihat patient yang datang, husband and wife datang, suami isteri, no interaction, because dia wife akan kata it's very hard untuk dapat interaction because he has to on porn first. Lihat, pusing. Lebih kita nampak dalam wanita daripada lelaki today, because kita nampak the suddenly drive of masculinity dalam femininity. Maksudnya perempuan nak pergi gym, perempuan nak buat deadlift, perempuan nak buat squat, perempuan nak nampak betul-betul rib, ada pack body and everything. Tapi lelaki tak berminat pula. Okay, a big shout out kepada sponsor kali ni, Simgra. Simgra merupakan salah satu preparasi tradisional untuk kesihatan lelaki. Jadi untuk kesihatan umum, dia mengandungi beberapa ingredient herba, antaranya ialah Tribulus terrestris, ginkgo biloba biasanya digunakan untuk meningkatkan pengaliran darah, dan juga tongkat ali. So Tribulus ada 170 gram, ginkgo biloba 130 gram dan juga tongkat ali 120 gram. So kepada siapa yang ingin dan memerlukan produk untuk meningkatkan kesihatan lelaki, you boleh dapatkan this daripada klinik-klinik berhampiran anda. Okay, what's up everyone? Selamat datang ke another episode of Lesung Batu Medic Show. Today, lain sikit. Kita bukan hanya akan lesung saja, tetapi kita akan juga henyak. Dan bersama saya, tidak lain dan tidak bukan pakar henyak Malaysia, Azri Walter. Welcome to another episode. Thank you Dok. Okay, apa khabar? Semua sihat? Baik. Okay, Azri, kita nak terjah terus lah. How you been? Tentang sedikit sebanyak tiba-tiba kena violation and everything. I pun marah. Tiba-tiba join dengan geng saya pula. Okay, so mungkin adalah orang pernah tengok saya, mungkin tak ada kan. Sebelum tu saya kenalkan diri dulu lah. Mungkin siapa yang tak kenal, nama saya Azri atau lebih dikenali sebagai Azri Walter. Kerjaya saya adalah usahawan. Cuma saya minat buat konten ni, banyak cakap pasal self-development lah sebenarnya. Dan saya punya priority dan saya khusus kepada lelaki. Sebab saya pun lelaki kan. Jadi saya tak tahu wanita macam mana. Cuma bila saya selalu cakap pasal self-development ni, saya tengok ada satu pattern lah. So saya tengok modern man, lelaki zaman moden ni bukan semua, tetapi kita boleh nampak pattern dia semakin lama become weaker lah. Semakin lembik, lemah, lesu, tak bermaya ni, emotional dan sebagainya lah. Somehow entah macam mana banyak macam dia punya energy, sepatutnya kita masculine kan, tapi nampak macam energy tu lebih kepada feminine. So dan bila saya cakap pasal self development ni, tapi saya tak ajak orang buat jahat tau Dok. Saya kadang-kadang saya buat konten kan. Saya banyak buat konten especially dekat TikTok. So saya tengok lately banyak video saya kena ban. Ada yang boleh appeal lah, then lepas beberapa ketika ban terus. Dan memang dalam video tu purpose memang motivation. Okay, supaya orang bangun, exercise, be a better man. So tak tahu kenapa video saya banyak kena ban. Lepas tu view pun drop, macam tersangkut tau. Saya tak sure kenapa. Kalau nak kata konspirasi. So what do you think Dok? I feel that a lot of people yang kalau kita lihat pada isu topik lelaki ni, sama ada macam kami kat sini pun trying to championing macam men's health, men's wellness kan, dari segi mental, physical dan sebagainya, akan ada sekatan. Because I bagi satu simple scenario. Kalau you cerita pasal testosteron, akan kena violation. Tapi kalau you cerita pasal estrogen, there's no violation. Tapi apa perbezaan antara dua hormon ni? Kenapa hormon pun
boleh jadikan satu violation. So jelas sekali kita nampak ada satu agenda. Tapi yang bila I lihat that lately yang bila kata macam bila you jerit bangun tu pun suddenly even that video pun boleh kena flag. And I just want to ask you, macam saya ni I bercerita lah sedikit. I grew one profile Instagram TikTok ni daripada sampai 180,000 pak ban hilang overnight. Lepas tu I bina balik November, I bina balik satu page lagi satu sampai 60,000 ban overnight. And then another one 10,000 kena violation dalam sekejap je violation tu. And then baru-baru ni pun I rasa in 7 days I got 4 violation. So I feel that sama ada kita ni dah di AI profile kan, sama ada mana kita wujud pun tiba-tiba boleh jadi kita kena ban. Tapi kita bukannya menggunakan perkataan kesat, kita bukannya hanya menghasut orang dan sebagainya. But why this kind of narrative ni jadi persoalan ni? Adakah TikTok sendiri want to remove this kind of content, or ada juga tangan-tangan lain tangan-tangan gaib ni yang cuba attack this kind of narrative? Betul. Ini yang menarik sebenarnya. Kalau saya ada buat sedikit study kan, saya tengok sempat dapat PhD ke untuk tadi. Tapi saya memang minat tentang lelaki ni sebab saya tengok dunia ni akan jadi tempat lebih baik kalau lelaki kembali jadi strong, bertanggungjawab dan main peranan penting dalam masyarakat. Betul. Cuma bila saya tengok lelaki, kita faham tak kan, maksudnya lelaki first, membuatkan lelaki jadi lelaki adalah testosteron dia orang. Itu hormon lah, tapi attitude yang menjadi penting tu. So hormon ni banyak bantu, banyak sudut lah orang faham testosteron ni more to sex drive dia sebenarnya, sekali dengan emotion, kemampuan berfikir, intelligence lelaki dan sebagainya kan. So saya ada buat research, saya tengok so diorang ada buat kajian dekat US kan, secara purata hari ni lelaki yang berusia 30-an dia punya tahap testosteron dia sama macam lelaki ketika umur 60 di tahun 1950-an. Adakah doktor pernah? Betul. And I think Azri baik sikit you pick the 60 tahun. Tapi bagi saya bila I tengok angka tu, I akan terus terang kata kepada you, tahu tak testosteron you umur budak 5 tahun. So it is a psychological play. I akan hit them sebab kalau you kata satu lelaki yang 60 tahun tu is a very long journey tau. That means they have reached teenagehood, dia kahwin, ada anak, and dia live mungkin dia pegawai kerajaan ke ataupun pekerja corporate ke, ada own business ke, and then dia pergi kepada sunset age. Kalau sunset age ni they have achieved everything, and okay lah, I'm 60 years old, isteri saya dah menopause 10 tahun lepas, so mungkin sex interest, drive tu semua dah drop. It's just sekarang ni muscle weakness, bone density drop, libido confirm drop. So dia ada tak ada pun dia dah achieve 60 years tu. Tetapi bila you bagi tahu budak 30 tahun, testosteron you macam budak 5 tahun. So dia akan feel why so low? Itu psychological game dia. Okay. So saya nak tanya dok kan, adakah macam kacang soya ni boleh membuatkan testosteron level drop? Okay, good question. So bila kita lihat pada soya ni, kita boleh bagikan kepada organic dan GMO. Okay. So the idea of GMO ni is a dirty trick. Maksudnya dia akan genetically modify soya tu untuk memperkasakan this xenoestrogen or estrogenic character. Sebab apa? Hanya orang dekat Asia Tenggara ataupun Asia Timur ni macam China, Hong Kong, Japan semua, banyak pemakanan dia is soy base. Kalau nak pergi dekat Rusia ke, nak pergi kat Amerika kan, nak pergi beli soya bean kat kedai tak dapat. Tofu ni semua baru je tengah masuk. So all of this grain ni ialah animal food. So kalau kita bagi animal food yang genetically modified ni, adakah haiwan ni akan cepat gemuk? Seperti ayam 30 hari express punya chicken, ataupun beef ataupun ni. So dia bagi grain fat. So function dia untuk fatten up the animal tu cepat. So tapi kita ni tauke kat sini, kita beli yang murah punya lah. So dan bila kita consume makan daging semua, maksudnya dalam tu punca daripada dia buat makanan untuk haiwan tadi,
purpose dia business. Yes. So bila sampai kita makan, so benda tu masih trap dalam protein haiwan tu. So itu yang menjadikan lelaki zaman moden ni tanpa dia perasan testosterone level dia drop, estrogen naik. Itu satu perkara, because kalau badan tu jadi gedempul ataupun berat badan dia naik, automatically you akan store more estrogen. Fat ni akan collect estrogen. Sebab tu perempuan, dia punya bahagian-bahagian asset dia is estrogen dominant punya lokasi dalam badan. So kalau lelaki yang umur 12 tahun sebelum akhir balik, tiba-tiba badan dia dah nampak macam penumbuhan payudara and everything. Where does that come from? Dia bukannya ada ovari ke, ada rahim ke apa-apa. Tetapi something from the food. Ataupun banyak benda lain macam plastik lah and everything, ataupun perfume pun. Pun ada estrogen. Jadi maksudnya kalau kita nak kita cerita problem sekarang ni kan. Yes. So kenapa lelaki? Sebab kita tak boleh cakap ramai orang tanya saya kan. Kita tak boleh cakap kat orang, oh kau kena strong. Tapi kita kena bagi tahu dia orang pertama apa punca, so apa dia orang boleh solve. So practical dia. Jadi kalau saya nampak bila this modern world ni, semua orang macam saya businessman kan, yang tamak untuk buat business ni, so dia orang produce macam-macam makanan dalam pasaran, which is makanan ni ada artificial, macam soy yang artificial semua. So ni sebenarnya punca, betul tak? Itu satu punca. Lagi satu macam kenapa kita bekalkan macam lembu untuk makan jagung. Jagung ni bukan makanan dia. And then kita kenapa bagi dia soya untuk makan? Because kita tambahkan grade untuk buff up dia punya size, untuk bulk up. Tetapi sepatutnya bagi dia makan napier, bagi macam daripada kelapa sawit ke apa-apa, ataupun bagi dia bebas teragut. All of this tak berlaku. So kita akan stress haiwan tu untuk ni makanan kau makan je. So it is very complex punya industry situation. So pertama punca pemakanan lah. Definitely. Sebab saya tengok before the modern world kan, so nenek moyang kita ataupun saya tengok sejarah peperangan macam-macam ketamadunan manusia, saya tengok dari segi lakaran itu, man ni dia very aggressive to conquer. Betul, conquest. Conquest. So dia punya aggressive, lepas tu competing each other tu in a healthy way lah maksud saya. So bila datang zaman moden, so lelaki masih ada lah macam tu kan, tetapi kita tengok semakin lama semakin kurang. Kalau tengok lelaki tanya soalan, semua pattern sama. Susah nak fokus, susah nak konsisten, banyak kecil hati kan. So saya nampak pertama makanan lah. Kedua dok, saya nak tanya dari segi pharmaceutical industry kan, adakah pil pencegah kehamilan ni, so saya buat kajian sikit lah, walaupun bukan PhD kan. So bila dia masuk dalam tubuh badan manusia, jadi dia tak semualah dia akan masuk dalam tubuh badan manusia. Dia akan keluar melalui urine kan, air kencing. So air kencing keluar, kita flush pergi dekat sistem perairan dan dia orang tapis. Dan setahu saya semua sistem kita ni semua masih tak adalah secanggih mana. So dan tapis, so tap water, adakah sampai tahap dalam tap water tu all the drugs yang chemical ni tak hilang, so dan orang minum air masak ni semua, adakah itu salah satu punca dia dok mendalam ni? Okay, so very far-fetched sikit. Okay, tetapi I think if kita nak extract macam protein residue ke ataupun hormone residue daripada tap water system ni, this thing is possible. Bukan kata tak boleh berlaku, because I wouldn't want to macam terus nak kata they think possible, sebab kita kalau lihat pada isu macam mikroplastik. Mikroplastik ni dalam laut bersepah ada mikroplastik. So what is plastik? Plastik is like a polymer. Polymer ni boleh breakdown kepada komponen-komponen kecil. Boleh berlaku. So kalau hormon ni pun is also like a polymer. The possibility is there. Tetapi ada juga isu macam dilution factor lah. Tetapi I think apa Azri tengah you bringing that point is that I takkan spot on kepada still the first thing macam hedging dia kepada just the food first. I think kita punya mental framework ni ialah salah satu punca utama yang this thing tengah berlaku, because narrative sekarang ni brainwash lah. Yes. Maksudnya lelaki from the news, from the film, all the from drama. From young itself, macam
aggression ni hanya you boleh nampak dalam film saja. You cannot portray any form of aggression macam tu. And so the conditioning is, the physical conditioning tak ada. Sekarang ni kau duduk diam lah main game kat on the phone, main FIFA on the phone. Jangan tak payah pergi main kat padang, ada nyamuk, ada denggi. So bila benda tu dah diwujudkan, dia akan hantar feedback mechanism kepada our brain. Untuk budak kecil pun, no need to go out lah, tak payah nak lari-lari peluh, jatuh, luka and everything kan. Sit down and have fun. So body akan kata, you tak payah muscle definition, tak perlu just keding macam tu lah, cukup. So dia akan transit daripada satu lelaki ataupun kanak-kanak yang betul-betul macam malnourished, and then datang semua fast food everything, dia akan just fatten up and then just go on. Dia jadi macam couch potato and everything. And narrative yang Azri katakan tadi, lebih kita nampak dalam wanita daripada lelaki today, because kita nampak the suddenly drive of masculinity dalam femininity. Maksudnya perempuan nak pergi gym, perempuan nak buat deadlift, perempuan nak buat squat, perempuan nak nampak betul-betul rib, ada pack body and everything. Tapi lelaki tak berminat pula, because the structure yang kita nampakkan daripada zaman 70-an 80-an ni dah push women out untuk pergi kepada capitalist market. So simple theory is, the more people out there yang kerja, the more tax they pay. The more tax they pay, the more spending happens. The more spending happens, the more banking system, everything works in that way. So daripada ada satu hanya lelaki yang keluar, sekarang ada dua individu keluar kerja. So income increase, expenditure increase, business boom, the whole system naik. Tetapi bila berlaku sistem tu, perempuan terpaksa man up. Tapi bila perempuan man up, dia akan that respect for masculinity akan mula terkikis. Because they said sekarang ni earning power, spending power kita parallel. So, dan kalau tengok banyak kat dalam office pun semua sekarang banyak wanita yang dominant. Yes. Kita ada isu dekat Malaysia di mana kalau kita lihat dari segi student Bumiputera, antara lelaki dan wanita, lebih banyak wanita dalam institusi pengajian. So maksudnya 10 to 20 years from now, kita akan nampak pattern bahawa wanita akan banyak mempelopori bidang kerjaya lah. Yes. Okay. Dan bila untuk wanita pula, apa yang drive kepada ni? Very simple. Contoh kita faham lah, lelaki saya nampak, saya memang believe, pertama food industry, kedua kalau pertama saya tengok dulu testosterone level ni, apa yang membuatkan dia boleh drop kan. So saya tengok very basic, pemakanan, lifestyle, maksudnya tak ada exercise. Itu memang itu benda pokok lah. Pokok. So itu food, because kalau kita lihat nak pergi gym and everything, kita takkan recommend budak-budak below 16 ke 17 years old untuk start gym training, because dia boleh buat macam lightweight training, bodyweight, tapi dia tak boleh buat macam bulking up and everything, because the testosterone belum fully kick in lagi. So tapi perempuan ni, the idea especially is happening is because female hidup dalam satu situasi, selagi dia tak dapat period dia, selagi tu they consider it as a child. They consider her as a child. The day the period cycle comes, the day all the peraturan masuk. Kena pakai tudung lah, you kena pakai macam ni, you kena duduk macam ni, you tak boleh cakap dengan ni and things. So what happens in the brain? The brain says like, I used to play with dolls, I used to play kari masak and everything. Bye-bye, tak boleh buat benda ni. Tak boleh cakap dengan lelaki yang kawan-kawan jiran tu yang kayuh basikal sama-sama. I cannot do this anymore. What has happened to me? Lepas tu akan datang kepada satu construct dalam family, especially family yang B40, M40 and everything, they are trying to climb that ladder. Dia kata, anak, you kena study, you kena pergi universiti, baru you same boleh kahwin. Same route as a man lah. Same route man, tapi man takkan dapat that much of pressure. Okay? Because the community construct akan jadi. So, apa wanita tu akan hadapi is, look, if I got to compete with the guys in the next 5 to 10 years time, bila keluar 24-25 tahun, brain conditioning akan hantar dia, you know what, give me any androgenic hormone, give me some testosterone, shut down the estrogen. I don't need it. Because tak ada individu dalam family akan kata, hey, you girl, lagi 10 tahun, lagi 15 tahun, you akan kahwin. You akan jumpa satu lelaki and you will jadi isteri orang and mungkin ada anak and everything. So that prepping
Now tak ada. Tapi dulu-dulu zaman nenek moyang kita tu, everything setiap hari kena bila nak kahwin everything. So betul. Datang kepada umur 25-28 tahun, for few years, for 5-6 years, conditioning is aku kena compete. Aku kena dapat CGPA 3.8 ke atas. And bila masuk kepada the job structure, kita boleh tengok dari segi political game, dari segi hierarchy, is still very male dominant in the business world. So kalau female nak masuk benda tu, dia kena sacrifice a lot of things. Men dia takkan sacrifice benda-benda ni. Aku nak pergi main pool, aku nak main futsal, aku akan still buat benda-benda tu still. And for them it's like, it's okay lah, I don't have masters ke apa, tak kisah dulu, aku akan slowly climb the ladder. Tapi female ni dia ada dapat anxiety ni macam, if I get married, I akan drop 2-3 years of the ladder. So they will go into this body, shut estrogen down, give me testosterone, give me androgen. So DHEA hormone, dihydroepiandrosterone akan naik, testosterone akan mula naik. Maka akan datang lah penyakit macam PCOS lah, polycystic ovarian syndrome. Dia tak ada mood nak kahwin, and they want to go to do things more masculine. Dia kata I sanggup kerja sampai malam pun because I want to go up the ladder fast. So sebenarnya because the prepping tu lah kan, mental prepping, mental dan lifestyle lah. So macam saya tengok, katalah testosteron lelaki kan, kalau kita tengok asas dia dari sudut sains dia, untuk memastikan testosteron level ni maintain, makan, waktu tidur dan exercise penting. Kalau kita tengok most men zaman moden, ini semua habis hancur. Jadi sebab tu ability as a man tu dia tak boleh capai tahap maksimum kan. Dan memang tak dinafikan ada orang dia tak buat pun benda ni semua. Cuma mungkin ada orang dia gifted lah, dalam 8 bilion manusia ada orang dia tak ada impact. Dan certain people genetically blessed lah. Memang itu. Tapi rare lah, very rare kan. Contoh dia overweight tapi still ada hungry, still mungkin ada lah. Tapi saya rasa orang macam ni, imagine kalau dia masukkan elemen macam exercise, jaga makan, mesti lagi beribu kali ganda dia boleh jadi better daripada sepatutnya lah. Jadi saya nampak sebenarnya solution kepada lelaki yang dengar hari ni, untuk kita memastikan energi masculine tu sentiasa mengalir dalam diri kita supaya kita jadi lelaki competent, very basic, jaga makan, lepas tu exercise. Sebab makan ni kalau tanya saya zaman moden ni it's hard lah. Apa-apa kita makan pun mesti ada something yang terlibat dalam tu. Betul tak? Unless you kena belajar masak sendiri. Untuk 100% clean tu terlalu rumit. Unless you ada ladang sendiri, you terbuat sendiri. Okay, so makanan kita dah memang out lah, boleh, tapi kita cuba sedaya upaya lah. So saya nampak exercise yang ni kita okay, kita still boleh maintain kat mana-mana. Dan bagi saya tak semesti kena buat weight training kan, tak kisah apa-apa, yang penting ada cardio, ada strength training cukup, body weight, tapi tak boleh tinggal benda ni. And lagi satu mungkin yang tambahkan is the competition training. Maksudnya kan, it's combat. Competition ni kira combat. Okay. Combat ni bukannya masa you masuk dalam UFC ke apa macam tu. Tetapi is satu definisi of sparring. Okay. Main badminton ataupun main futsal, padang bola. Maksudnya mesti melibatkan dengan benda-benda competition. Because you need to have the element of winning. Kalau tak ada elemen winning ni, testosterone ni dia tak ada. Okay, tak tapi ada food. Ini yang saya rasa nampak rosak dalam society hari ni. Sebab kita selalu cakap jangan bersaing. Nampak tak? Datang satu quote, saya tak tahu siapa punya agenda. Jangan bersaing. Okay, Dok, saya recall balik kenapa kadang orang tanya kan, macam mana saya boleh karakter saya macam ni, agresif walaupun struggling, hidup susah. Bila saya recall, waktu saya remaja kan, saya footballer. Saya selama berbelas tahun hidup saya lah competition. Competition, yeah, exactly. Untuk ada dalam first 11, setiap hari kita compete each other. Bangun je compete kan. Sebelum tidur, esok aku nak compete. So saya nampak benda tu penting lah. Jadi maksudnya lelaki kena ada elemen tu. Mesti terlibat kan. Jangan refuse lah. Correct. Maksudnya pergi tempat kerja, always compete. Aku nak jadi yang terbaik macam tu. Tapi you see, kalau kita tapi yang kalau kita lihat ni toxic. Okay, toxic masculinity pula. Tak ada. Kalau kita lihat our environment ni, kalau working environment ni, that kind of competition doesn't happen macam overnight unless you macam
closing. Hari-hari you close sale. Oh, dapat 10,000, 20,000 sale. Okay, itu you punya merit lah. You punya Energon Cube macam tu. Tetapi bila in a sports competition, now we are working into mental and physical punya battle. Katakan you main badminton singles. And emotion also. Yes. And then you tengah losing. And you tahu you punya opponent dah 19 and then you are 17. Macam mana nak control emotion ni untuk at least pergi juice that game. And then kadang-kadang you ada satu rally yang panjang. You tak nak lose the rally. Even though kaki you tengah sakit. Business deal, itu sweet talk. Kalau dia suka you, you are the expert. Orang akan datang buat medical check up dengan you dan sebagainya. Kalau macam tempat you have the best barbers in town, okay. People will come there because they know I'm going to go to Azri's place. Macam tu. So that you dah build the perception. Tetapi dalam satu pertandingan macam tu, you against your opponent, anything can happen. It's how you keep yourself calm, how you compose yourself, and this thing. And then bila you menang satu point tu pun, you know the feeling of the euphoria. Dopamine tu lain. Yeah. Tetapi bila kau dapat deal, orang bayar duit kat you, takkanlah you nak celebrate hari ni ada 30 klien datang kat kedai. You cannot see that the dopamine surge tu. Dia punya win tu lain macam kalau you score goal. So maksudnya competition tu kita kena focus on the sport lah, sukan. That is our only option lah. Itu masalah dalam society. Simple option kita ada sekarang. Okay, dalam society ni, boomers punya method kan, kalau kita tengok most daripada Malaysian lah selalunya, bila ada anak-anak dia lelaki kan, especially bila dekat sekolah, so mula tunjuk interest dekat sport, okay, kebanyakan parents dia akan halang. Sebab dibina naratif bahawa success only academic, education only. So duduk rumah baca buku. So bila dia membesar, dia akan rasa sport ni bullshit, tak penting pun. So ini sebenarnya yang berlaku. Jadi maksudnya parents tu sendiri kena memasukkan elemen sukan ni adalah sebahagian daripada cara untuk memastikan lelaki kekal jadi lelaki. Betul? Agreed. Tak kisah apa sukan pun betul. sepatutnya. Tak kisah, because some form of competition tu kena ada. Because you kena belajar dalam sukan ni, kita kena accept winning and defeat. Dua benda ni kita kena accept. Macam katakanlah you train hari-hari, kita akan spar, okay, pecah team. Main bola padang biasa 5.5. Ada hari kita kalah. Ada hari kita lat, team kita tak power. Okay. Ada hari your probability, your team semua geng-geng yang kuat. But that days you can score the best goals. Tapi team yang kau dapat team cikai ke yang jumpa mungkin semua budak-budak yang tiba-tiba you lat dia dapat semua budak 9 tahun ke bawah. You know you're gonna kena trash. Tetapi you terpaksa pick up that team. Tapi that feeling of that picking up is simple lesson. Satu drop. Benda-benda ni you akan bawa ke dalam jadi habit. Habit. The whole life kan. Yes, dalam business ke ataupun you tak dapat credit exam ni ke, you kena rework ke. These memories akan balik. You will go back to think about how did I do this? Itu sangat-sangat penting. So the psychological benda ni is like macam celebrating, I call it this small highs, yang this small dopamine research kena ada lah. Sebab kita dalam FIFA pun buat study. Dia ada macam satu study kebarangkalian that kalau orang tu score first goal, the probability untuk score second goal atau third goal sangat tinggi untuk dia dapat hat-trick. Okay, because high dia dah. Okay, maksudnya modern world ni masih ada dopamine punya activity tu, cuma dekat video games, Dok. Adakah kesan dia sama dengan physical interaction, contoh macam sport? Sama ke dengan video game? Tak ada. Sebab ataupun consume content ni? Because kita dilihatkan one is this video game ni dulu lain, sekarang lain. Because sekarang ni jarang sekali kita lihat kalau yang budak-budak main ni, dia main Counter Strike ke ataupun dia main FIFA ke or whatever games lah, League of Legends anything. It's all on a mission. Benda tu tak habis kat sana. Kalau kita main, okay, you main FIFA, aku ambil team England, dia ambil Portugal. Okay, habis 90 minit, habis, settle. But now it's like, I kena main league. So I kena main championship manager. Aku kena main ni, aku kena buat all of these things. So it's like
jadi addiction. Okay. So I feel video game and porn is almost the same kind of stuff that is and happening. media social also. Of course. Sama. Media social is all. So maksudnya kalau betul benda ni adalah agenda, maksudnya untuk kontrol lelaki punya fokus dekat satu tempat, bukan on the reality. Tapi saya nak tahu dok, kalau betul ini adalah agenda, apa kepentingan diorang untuk memastikan lelaki semua hilang fokus, jadi weaker ni? Apa kelebihan dia? Apa kelebihan dia dia senang je. When you're weak, I can control you. When you can't think, senang je aku nak buat. Oh. So kalau banyak lelaki, katakan dalam Malaysia ada 1,000 orang macam you and me. You think they can do whatever they want to do? Okay. Tak boleh. And sebab kita ialah golongan lelaki yang push lelaki lain untuk takkan kau nak duduk macam tu je nak buat Grab berapa lama? Kenapa you tak nak belajar benda baru? Kenapa you nak tak nak pick up new skill? And I kind of feel kan, Azri tahu tak berapa beribu orang buat e-hailing kat Malaysia now? Ada tak? Any harga? I don't have the number. Tapi I secretly think it's a military mission. Shit. Itu sebab because kita condition orang dulu satu entertainment. Now you don't have to talk to anybody. You tak payah ambil apa-apa command. Ambil command daripada program ni, daripada move from point A to point B. Itu je buat. Point A, checkpoint. So itu lah, okay. No hard feeling lah. Saya pernah jumpa ada rider kan. Sebab tujuan saya bagi tahu ni bukan nak condemning. Tapi saya pernah cakap dekat satu orang budak datang jumpa saya kan. Dia sekarang dia jadi rider lah. Saya cakap dia, imagine kalau kau tak ada plan untuk keluar daripada apa kau buat sekarang ni, maksudnya selama 20 tahun, 10 ke 15 tahun, the only skill yang kau ada ialah pulas throttle minyak. Not even location. Ya. Imagine macam mana kau punya brain being control. So okay, memang the fastest way untuk make money, income hari ni memang betul, tak ada nafi. Tapi mesti kena ada jalan, kena ada plan, exit plan kena ada. Okay, kalau tak kita pusing kat situ, tak belajar benda baru. So kita punya kemampuan otak berfikir, sebab otak, kalau saya salah boleh betul kan, otak akan jadi lagi power bila kita always masuk new information, right? Kita fikir, then you belajar. Kena practice lah. Tapi bukan practice. Okay, yes. Pedal je lah. So kena. But I just nak tambahkan kepada benda ni, I selalu pun akan lihat budak-budak rider akan datang and melibatkan masalah kesihatan lelaki. Katakan dia datang nak klinik. Ya, sebab 2-3 bulan lagi nak kahwin dok. Tapi performance masih drop. Kenapa I tak ada ereksi yang betul and everything. Maksudnya you duduk macam tu for how many hours and then you are selling time. Maksudnya the more longer time you sell kepada aplikasi tu, the more money you get. Trade time. Time trade. So there is no skill is wanted. If you go, another guy will come. If tak cukup orang, rate akan naik. Itu je. Tetapi what happens is bila you tak ada cukup rehat, satu ahad pun you kerja and thing, there is no break. You hanya akan cuba chase the number. Hari ni I target nak dapat 100 ringgit. Tu kira dopamin lah. Is their high lah to get that number. Tapi how focus you boleh ada dekat jalan? Ada tak you letih? Ada tak you makan betul? Ada tak waktu untuk sembahyang ke? All of these fundamentals tu, the basic fundamentals. Ada tak time untuk you lihat your family ataupun you just rat race masuk, run the wheel, dapat cash out. I feel one thing yang nak tanya you, adakah all of these jobs akan pergi bila AI dan drone datang? Oh, saya okay, ni best juga tajuk ni. Sebenarnya saya duk study pasal ni kan. Sebenarnya kalau kita perasan, banyak kerjaya yang 10 tahun dulu ada, sekarang ni perlahan-lahan satu-satu dah start hilang dah. Dan saya predict 10 years from now, ada banyak kerjaya yang ada sekarang ni akan being replaced by AI, all the technology lah. Sama ada dia orang perasan atau tak sebenarnya. Simple je. Sebab tu sebagai manusia, itu saya rasa masculinity ni penting kan. Pertama, testosteron tu membuatkan kita punya intelligence as a man tu dia berfungsi. Jadi kita akan make sure apakah skill yang aku kena ada supaya all this robot ni tak boleh replace aku. Kan? Betul. Sebab sekarang ni kalau tengok dia orang develop, sebab businessman dia akan fikir macam mana nak kurangkan cost kan, dan tak, sebab nak manage people susah. Saya rasa Dok pun ada pengalaman manage people kan. It's not easy.
Jadi diorang akan fikir solution, why not benda-benda ni yang benda-benda simple-simple apa semua very straightforward ni kita replace je pakai robot. Mungkin cost lagi sikit dan tak melibatkan emosi. Kan? So imagine manusia yang tidak ada kesedaran. Lagi satu, kita being program kan. The only way hidup ni adalah kita boleh bersara umur 60 dok. Kan? Semua orang diprogram macam tu. Tapi sekarang pencen pun terapat. Yes. So saya nampak positive side dia ialah manusia mula realize bahawa sebenarnya dalam hidup ni dari segi income tu, because kita sistem ekonomi kita guna sekarang ni pun dia tak ada jaminan. Jadi macam mana kita boleh depends bahawa sesuatu kerjaya tu ada security sebenarnya, kan? So yang ini sebenarnya ramai orang tak perasan. So imagine lelaki dia breadwinner, right? So tak jaga makan, tak exercise, so ability as a man drop. Lepas tu dengan sistem ekonomi yang kita guna hari ini, apa akan jadi kat hidup dia orang? So dia boleh undang depressed. Of course, depression akan berlaku. Yes, itu saya nampak kenapa hari ini pattern semakin ramai orang ada isu dengan mental health. So saya tengok semua ni ada kena-mengena. Jadi itu solution dia. Hari ni saya nak bagi tahulah dok kepada yang tonton kan. Back to basic. Okay, back to basic. Sama ada memang susah lah sebab kita hidup hari ni easy life dok. Easy. Physical easy tu maksud ni ramai orang tak faham. Memang betul hidup ni memang keras. Untuk cari duit macam mana orang boleh cakap ini easy time? Tak, easy tu maksudnya untuk menjalani hidup. Dulu-dulu kalau nak mandi mungkin kena pergi sungai, tarik air kat perigi, banyak guna energy, right? Physical activity. Nak makan kena hunting, keluar kena sembelih lagi. Ya, memburu semua bukan terus siap. So untuk hidup tu susah. Tapi hari ni sekarang ni dalam rumah, dalam bilik ada toilet dok. Tengok. Kan? So tidur, jalan berapa langkah, toilet. So tekan satu switch, lampu terbuka. So air turun. Lapar, buka phone, tekan makanan sampai. Easy. Okay, imagine, saya tengok humanity ni, quality insan tu akan drop banyak. Siapa nak selamat? Sebab kita tak boleh change the world. We can't change people, right? So kerja kita adalah memastikan adakah kita akan duduk dalam golongan 99% of people ataupun top 1%. Itu je kita punya kerja. Betul. I think even kalau kita lihat sama ada, I rasa is less than 99%. 1% tu memang control everything lah. Yeah. Itu memang the super elite lah. Tetapi mungkin wujud only 4 to 5% yang awaken. Awaken, ya. Yeah. Awaken is the term lah, because kita kena nampak what is coming. Kita akan nampak tsunami itu akan datang. Tapi masa tu kita sekarang ni dikategori sebagai barking dog lah. Kita menyalak je. Okay, every time kita bang, kita buka lah, nampak lah. We are giving you information, have foresight. Kita educate people. Sama ada orang nak terima ke tak, itu terpulang. But at one point we will stop. Because kita akan hanya ada a few men je yang left, yang we say, we cannot save you, we have to protect our families and our community je. Ni je yang left. Ni the last stand lah. And I rasa that thing is not far. Dia tak lama lagi. Sama ada orang nak kata benda tu akhir zaman or a new world narrative and everything. Benda tu tengah berlaku. And satu benda yang I rasa macam as we speak, kalau kita tengok macam pilihan raya dekat Pakistan, pilihan raya kat Indonesia semalam, you can see what the world wants, what the public want, apa narrative dia nak buat. Kita nak our own independence, kita nak tak sausup kepada agenda global. The people want that. Tetapi some other they willing to fight tak? They willing to push tak? Sama lah dalam macam main game bola. You tengah draw, you want to go and win or you accept 1 point and balik. So kalau dok tengok macam mana dengan peradaban ataupun quality people dekat barat ni dok? Sebab di barat ni dulu kita agungkan kan, bawa barat semua daripada barat. So dok sini tengok macam mana perkembangan? I think kalau kita lihat sekarang ni,
negara barat ialah paling banyak yang sakit. Yang paling banyak obese. It's coming from them. Because of the food system, the social structure, culture dia macam mana, LGBTQ, macam-macam ada. Macam ada isu-isu macam ni. Pornography, legally, drugs dispensation, gun law, semua benda datang daripada sana. Okay. Kita, apa-apa yang kita nampak sikit-sikit kita terima. And this thing telah mula. I call it the MTV disease. Okay. Daripada time ada MTV ni, kita dah nampak dah. Kenapa culture dia macam, wild lah, best lah. Because kat sini everything tertutup. Tetapi, if you see today, kebanyakan masalah-masalah daripada sana dah already creep and dah already bercambah dah. Kalau kita tengok pun isu-isu semasa, kita tengok macam all this dark side and everything. It's crazy. Betul, saya duduk rasa macam, aku duduk kat Mexico ke apa ni kan? Kalau tengok kat Malaysia, dulu kita tak pernah dengar benda-benda macam ni. Tapi kalau kita lihat pasal isu macam tu kan, dulu mungkin ada OnlyFans lah, ada pornography and everything. At that point, access ni, kalau ada satu CD atau satu tape, maka tape tu akan tawaf satu sekolah. Betul. Siapa yang dapat yang the last CD tu, kesian dia. Okay? Bukan senang nak access lah. Right? Access. So, but today, ada internet, satu. And filtration, 70% of World Wide Web is porn. 70% of World Wide Web is pornography. And the biggest industry also, right? It's a big industry. It's just like a dark industry. So, bila benda tu boleh merayap now, and budak-budak sekarang ni, there is no drive untuk cari pasangan and everything. Because dopamine ni, tekan je. Okay Dok, mungkin Dok boleh explain dalam bahasa yang simple kan. Kenapa porn ni bahaya ataupun tak bagus untuk manusia? Okay. Sama ada lelaki atau wanita. Mungkin ramai yang tak tahu, sebenarnya wanita pun ramai edit porn. Yang subscribe. Cuma orang selalu cerita lelaki. Sebenarnya dia macam dia ada macam satu purchaser, satu provider. So this two issue kita nampak yang bila isu yang tular ni 2-3 minggu lepas pasal yang dark side ni, we can see there is a dark industry happening locally pun. Kita tak nak sebut nama-nama siapa lah, but it's going on. So kenapa dia jadi isu? Tu framework kita kena tengok. Framework lelaki, I pay, I get access now. Tu satu benda. And I perlu bayar sikit je. Bayar RM50, RM1, I boleh access unlimited. Lifetime kan? Dia macam catalog. Unlimited dia boleh access apa-apa benda dia nak. And then, mula-mula dulu genre dia orang putih and everything. Now genre localized. Localized. So dia dapat local kind of flavor. So dia akan jadi, this is something. And then bila wujud all of this OnlyFans and this dark space and everything, dia punya dopamine dah lain macam dah. Because dulu I tengok content porn, my dopamine naik. And then I want a much more another kick. I nak flavor dia lain. I nak 2-3 orang sekali. I nak yang lagi wild dan sebagainya. So they get another high. And the high is like cocaine. Cocaine. Dia bukan hanya orgasmis. Dia akan jadi satu cocaine punya kind dia of macam euphoria. dalam brain tu macam ketagih frontal lobe. Okay. So then now comes subscription. Okay. You boleh dapat tengok perempuan X ni hari Khamis satu post. You tunggu je apa dia akan. So you rasa benda ni very customized. You dapat macam then you think mereka subscribe pada satu orang saja? 2-3 artis yang subscribe. Dulu internationally guna VPN and everything. Sekarang ni budak-budak ni semua pandai. They know what to do. And then comes now the problem is like, you want to access, I boleh buat special video untuk you. RM100 je. So dia jadi excited because artis tu now having interaction with them. And what's happening now? They building this digital relationship. Dekat Jepun dah biasa lah benda ni. Dah biasa. So bila they build this digital relationship, these guys will start to fikir, apa aku nak pergi dating lelaki, perempuan, pancing, ayat, pergi dating. Susah kan. And then, I belum guarantee I dapat apa-apa. So now, in this kind of situation, wujud benda ni. And online girlfriend online. I call it digital polygamy. Okay. Sebab, dia boleh akses kepada banyak wanita atau lelaki at one go. Close their door, tandas ada dalam bilik, settle. Okay, so
apa efek dia dalam real life kepada manusia? Tapi okay, real life tu benda akan berlaku. Satu is dia testosterone akan drop. Sebab because apa? every time dia akan terfikir that because it's already addiction. Dia macam kokain. Aku nak juga shot tu. Aku nak juga shot. Okay. So sama ada dia akan cuba keluarkan air mani atau menancap untuk dapatkan climax dengan cara paksa ataupun dia bantai alat perkakas dia sampai dia keluar, walaupun keluar satu titis pun they feel they got that euphoria. And then for the female, this is very interesting. Bila wujudnya zaman Instagram and TikTok and everything, you boleh tengok. Bila you buat study on what's going on TikTok, orang jual produk and everything, female akan always use provocative position. Dia akan dress up ataupun dia akan drop down untuk gauge interest. Itu dia punya winning point. Itu memang kelebihan dia lah untuk menarik perhatian lelaki. So mereka guna this ability untuk pull attention and buat posting dan sebagainya untuk tarik perhatian. You and I mungkin takkan dapat apa-apa DM pun. Mungkin DM pun lelaki yang DM. But female punya Instagram or TikTok, the people yang lelaki yang DM beribu beratus. So what they feel is like, hey, aku dapat so much of attention daripada social media placement ni, and the possibility is endless. Bukan lelaki kat Malaysia, luar Malaysia, Indonesia, international and everything. So apa yang berlaku is, kalau lelaki yang bagus pun, sehat, sifat dia bagus, ada kelayakan everything, they will play hard to get. Hard to get ni akan jadi lagi susah. So apa yang berlaku, dia akan jadi macam satu vicious cycle. Bila lelaki go in now and try to pancing these girls, jual mahal, you tak ada kereta, you tak ada ni, you tak ada tu. So they will not commit to a guy yang dia nampak ada prospek. Macam mak bapak kita semua, masa mereka kahwin, belum tentu ada kereta pun, belum tentu ada rumah pun. Betul. But they are willing to build that success. Yeah, together. Now, tak ada. Maksud nak dia dah siap. Ready made. Oh, okay. So this akan jadi satu loop factor yang kita discuss hari ni, but mungkin 20 tahun daripada sekarang you boleh rewatch this video. Kalau kita hidup lagi kan. Okay. So this so real life, okay, bila dia ketagih porn ni, saya rasa ramai gila ketagih porn ni. Maksud real life dia akan ada problem tak? Contoh macam susah nak konsisten, cepat penat, susah nak fokus. Maksud susah nak perform lah. Dalam banyak aspek dalam hidup. Betul? Dia macam ni lah bro. You main dengan top tier EPL team selama 10 tahun. Tiba-tiba minta you main local league. Apa you rasa? Okay. Baik tak payah main lah. So they go into tengok content yang betul-betul extreme and wild. Bagi saya wild lah. Dan bila kahwin dengan perempuan yang betul standard features, standard kelengkapan, everything, no turn on, no minat. Oh, tak ada interest. Ada isu yang di mana saya akan lihat patient yang datang, husband and wife datang, suami isteri, no interaction because dia wife akan kata it's very hard untuk dapat interaction because he has to on porn first. Oh shit. Lihat, pusing. This is reality. So sebenarnya banyak je isu-isu perpisahan yang melibatkan perkara ni. Cuma orang tak cerita lah kat luar sana. Ada kadang-kadang isu tu jadi terlampau lambat. Okay, so implikasi dia banyak dalam. Okay, saya nampak porn ni dia akan jahanamkan civilization termasuk manusia akan semakin kurang kat muka bumi ni. Itulah agenda dia. Kan? I mean, so bila kurang, so easy to do that, right? Okay, so bila lelaki dengan wanita, so ada problem apa semua. Jadi kita tak boleh tambah zuriat. So kurang populasi manusia. So easy to control the world. Yeah, semalam ada satu member of parliament kat Malaysia lah. I think daripada PKR. Dia katakan that 20 tahun, I mean next 6 years, because of populasi kaum Cina yang tengah drop, 6 tahun daripada sekarang, mungkin satu sekolah jenis kebangsaan Cina
kemasukan murid baru ni tak sampai 33 orang. Oh. Because they got 1,000 over Chinese school, fill up dia will be less than 30,000. Okay. So which leads to macam satu sekolah Cina tu only 33 kids akan masuk. So better prepare their election campaign for next 20 years lah. Dalam isu ni saya nampak alhamdulillah macam saya Melayu kan. Melayu isu ni tak ada masalah. Kita sebenarnya berderet 11 12 tak ada tipu kan. You're wrong. Bukan You're wrong because masih kurang juga sekarang dah moden. 10 tahun lepas populasi Malaysia kelahiran is lebih kurang 500 ribu setahun. 10 years today is 400,000. So kita dah drop 100,000 dah dalam 10 tahun. Banyak tu. And populasi orang Melayu I think now kalau tak silap saya 1.7. I mean kalau Nisbah. satu kahwin kebarangkali dapat mungkin 1 ataupun 2 anak saja. So it's not yang macam football team ni semua. Kenapa ni? Adakah kos cara hidup, lifestyle and everything. Dan bagi brainwash, right? Tak dapat brim lagi. Okay, saya nak tanya macam China antara salah satu negara yang memang kontrol kan. So macam diorang tu takkan diorang tak terfikir kalau kita kontrol 10 years from now, so generasi muda akan tapi kurang. sekarang I think mereka benarkan. I think anak kedua mereka dah benarkan dah. Because dia nak compete dengan India pula sekarang. Okay, so diorang play with the data lah. Okay, jadi solution apa? Kahwin dapat anak sebenarnya. Sebenarnya Kenapa tak bagus kalau populasi kurang ni? It's business. Sebab dulu lepas Perang Dunia, kalau kita tingkatkan populasi, there's more people to consume. Okay. Tapi sekarang ni akan wujud because the global elite ni dia nak control. So the more people they have, dia kata macam production cost sangat tinggi, food tak cukup dan sebagainya. Itu narrative mereka lah. Tetapi I rasa sometimes secara organically benda ni tengah berlaku secara tidak langsung in macam-macam lokasi. Tu saya ada dua ni. Saya rasa tapi kenapa you suka pakai spek mata? Okay. Sekarang ni the social media ni pada mulanya mungkin 15 tahun ataupun 20 tahun lepas when it started lah, masa time Friendster ke apa kan, ataupun Napster and everything, masuk pada zaman Facebook, Instagram, now TikTok and podcast dan sebagainya. Ada tak you nampak macam whole media ni dah pergi pada satu objektif is selling addiction. Ada banyak benda jadi normal. Okay, saya bagi contoh katakanlah ada influencer ataupun content creator dan dia secara terang-terangan ajar orang satu resepi untuk masak tapi guna semua bahan-bahan yang merosakkan kepala otak. Okay, dan semua orang okay, thank you, terima kasih atas resepi. Okay, kalau saya buat podcast saya isap sigar, confirm semua akan marah. Sebenarnya isap sigar tak bagus, makan benda yang tak healthy pun tak bagus. Tapi orang dah tak nampak tu tau. Orang nampak, sebab apa dia orang nampak tu okey? Sebab semua orang sama.